makanan tradisional mesti pakai kaedah tradisional. Tapi korang nak tahu tak, dekat Malaysia sekarang ni banyak je pusat pemprosesan makanan tradisional yang diwujudkan untuk hasilkan makanan tradisional. Semua orang mesti tahulah kan, kalau ada je pusat pemprosesan makanan tradisional mesti pakai teknologi, iaitu mesin. Korang tahu tak sebab apa? Sebab diorang nak mempercepatkan dan memudahkan lagi proses pembuatan makanan tradisional tu. Contoh, makanan tradisional kita dodol. Kila yakin punya ramai je yang tahu proses nak buat dodol tu daripada awal sampai lah akhir. Kita nak kena pastikan tungku tu kukuh, lepas tu nak kena tunggu bara api lagi, lepas tu baru kita boleh letak kuali. Pak paling lama nak kacau dodol tu sampai matang. Nak kacau dodol tu sampai matang bukan seorang dua tau. Kena pastikan ramai yang sanggup tolong untuk kacau dodol tu sampai matang. Sekarang, kebanyakan peniaga dah tak pakai kaedah tradisional. Memang dah banyak pusat pemprosesan makanan tradisional yang dah pakai teknologi mesin untuk buat dodol tu. Macam yang korang nampak dekat video ni, memang mesin je yang gaul dan pekerja hanya memasukkan bahan-bahan ke dalam kuali. Macam Kila cakap lah, dengan adanya teknologi mesin ni dapat memudahkan dan mempercepatkan lagi proses buat dodol. Lagi cepat dodol siap, lagi cepat pelanggan dapat. Kalau korang nak tahu, industri makanan tradisional dekat Malaysia ni tengah berkembang dengan pesat tau. Disebabkan permintaan yang tinggi, peniaga-peniaga ni terpaksa memakai teknologi mesin untuk buat dodol. Bila lagi banyak teknologi mesin digunakan, lagi cepatlah dodol tu siap. Pernah tak kita terfikir macam mana orang zaman dahulu menghasilkan makanan tradisional mereka? Zaman dahulu, masyarakat Melayu menghasilkan makanan tradisional menggunakan bahan asas yang berada di sekeliling mereka. Contohnya seperti padi, ubi kayu, ubi keledek, jagung, pisang, kacang tanah, serai, cili dan lain-lain. Okey, mereka menghasilkan makanan tradisional mereka menggunakan cara dan teknik tradisional. Namun pada masa kini kita dapat lihat banyak pusat pemprosesan makanan tradisional yang diwujudkan untuk menggantikan teknik dan cara-cara bagaimana masyarakat Melayu dahulu menghasilkan makanan-makanan tradisional ini. Saya berikan contoh-contoh makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Contohnya seperti ubi rebus, lempeng, tapai, lemang, rendang, ketupat dan juga dodol. Terdapat banyak lagi makanan tradisional yang mungkin tidak diketahui ramai. Okey, jadi apakah yang membezakan cara pembuatan makanan tradisional zaman dahulu dan juga zaman sekarang? Okey, zaman dahulu mereka menggunakan teknik dan juga cara-cara tradisional lah. Contohnya seperti menggunakan kuali, menggunakan periuk dan juga menggunakan dapur api. Tetapi pada zaman sekarang kita dapat lihat, kita dapat banyak pusat pemprosesan yang mengutamakan teknologi untuk menghasilkan makanan-makanan tradisional ini. Untuk memberikan contoh, saya ambil satu makanan tradisional di Malaysia, iaitu dodol. Okey, apabila kita lihat macam mana orang zaman dahulu menghasilkan dodol, mereka menggunakan satu kawah yang sangat besar di mana mereka panaskan santan yang sangat banyak di dalam kawah itu dan mereka akan bergila-gila mengacau santan itu dan juga mereka akan bersilih ganti dengan orang lain untuk menyiapkan dodol tersebut. Jadi itu adalah antara cara dan teknik macam mana orang zaman dahulu menghasilkan makanan tradisional mereka. Jika makanan tradisional di Malaysia dihasilkan menggunakan cara dan teknik masyarakat terdahulu, saya percaya industri makanan tradisional di Malaysia susah untuk berkembang. Dengan itu, banyak agensi-agensi kerajaan seperti MOA, Ministry of Agriculture, MARDI, MARA dan lain-lain membantu usahawan-usahawan di Malaysia mewujudkan pusat pemprosesan makanan bagi memudahkan mereka untuk menghasilkan makanan tradisional mereka. Tidak salah bagi seseorang itu jika mereka ingin menghasilkan makanan tradisional mengikut cara orang zaman dahulu atau mengikut cara yang diajar oleh nenek moyang mereka. Namun adakah cara-cara yang tradisional itu masih berkesan dan masih efektif digunakan bagi usahawan-usahawan yang ingin menjual makanan tradisional di Malaysia? Jadi kenapa kena wujudkan makanan pusat pemprosesan makanan tradisional di Malaysia dan apakah kebaikan menjaga pusat pemprosesan makanan tradisional di Malaysia ini? Yang pertama ialah untuk menjaga keselamatan makanan.
Pada zaman dahulu, apabila makanan tradisional dihasilkan, isu keselamatan makanan mungkin tidak begitu diambil berat. Namun dengan wujudnya pusat pemprosesan makanan, segala bahan kimia, toksin dapat dikawal apabila makanan tradisional dihasilkan. Kedua adalah bertujuan untuk pengawetan makanan. Pada zaman dahulu, mungkin terdapat cara-cara bagaimana mereka mengawet makanan tradisional mereka dengan menggunakan teknik mereka yang tersendiri. Namun dengan wujudnya pusat pemprosesan makanan, segala makanan-makanan tersebut dapat diawet dengan lebih lancar menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Okey, yang ketiga, memudahkan pemasaran dan juga meningkatkan kualiti pembungkusan dan pengedaran. Okey, apabila pusat pemprosesan makanan diwujudkan, segala pemasaran, pembungkusan dan pengedaran dapat dilakukan dengan lancar dan lebih pantas berbanding menggunakan teknik dan cara tradisional. Jadi terdapat banyak masalah yang boleh diatasi seperti kekangan masa, kekurangan pekerja apabila pusat pemprosesan digunakan. Dan terakhir, yang kelima ialah menjamin konsistensi makanan tradisional. Okey, apabila menggunakan teknik dan cara tradisional, tidak dinafikan memang makanan tradisional tersebut akan mengandungi rasa yang lebih sedap berbanding menggunakan pusat pemprosesan. Namun konsistensi dapat dijaga apabila pusat pemprosesan digunakan bagi menghasilkan makanan-makanan tradisional tersebut. Industri pemprosesan makanan adalah sangat penting untuk pembangunan mana-mana negara kerana dengan perubahan gaya hidup, terdapat peningkatan yang konsisten dalam keutamaan dan permintaan untuk makanan berbungkus dalam kalangan penduduk. Pemprosesan makanan tradisional menggunakan tanaman mentah, bersih, dituai atau haiwan yang disembelih, mengubahnya menjadi produk makanan untuk kegunaan harian. Sebilangan produk berkhasiat, mudah dimasak dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Mereka dibungkus dengan cara yang menarik dan sangat boleh dipasarkan. Industri pemprosesan makanan juga memainkan peranan penting dalam ekonomi mana-mana negara kerana ia menghubungkan pertanian dengan industri. Dalam kandungan bahan bermakanan adalah lebih bermakna jika piawaian kualiti memastikan makanan sesuai untuk dimakan diproses dengan cara yang bersih, berkhasiat dan selamat. Ini akan memberikan tumpuan kepada pembangunan industri makanan Malaysia dari segi piawaian kualiti yang perlu dipertimbangkan dalam pengeluaran makanan. Ia juga menumpukan pada prinsip jaminan kualiti dalam pemprosesan makanan yang diperlukan oleh piawaian pasaran global. Malaysia sebagai sebahagian daripada pasaran global ingin menetapkan piawaian kualiti yang melibatkan pemprosesan makanan halal. Okey, yang keempat adalah keistimewaan bagi pusat pemprosesan makanan tradisional dan teknologi pembuatan bagi pusat pemprosesan makanan tradisional. Okey, poin yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan. Jadi produk makanan tu akan sentiasa ada. Contoh, stoknya tidak akan habis sebab ialah proses kan, dia akan proses produk makanan. Produk makanan tu akan sentiasa diproses. Selain itu, produk makanan tu akan menjadi dia akan sentiasa tahan lebih lama. Makanan tu akan tahan lebih lama lah. Poin yang kedua pula adalah memudahkan konsumsi. Mudahkan konsumsi ni dia lebih kepada proses. Contoh, bila ada teknologi dan pusat pemprosesan makanan ni, dia akan memudahkan untuk customer, bagi mereka untuk mengambil makanan tersebut. Contohnya dodol. Kalau sekarang biasanya dodol ada paket besar, tapi sekarang ni ada juga yang jenis paket-paket kecil tu. Dalam tu dodol. Lepas tu dia mudahlah untuk pelanggan beli dan senang untuk mereka makan. Itu contoh dia. Jadi poin yang ketiga pula adalah memastikan keselamatan makanan dan keselamatan makanan terjaga. Makanan tu boleh disimpan dan keselamatan dia akan terjaga, sebab jadi dia akan senang dibawa ke mana-mana. Okey, poin yang keempat pula adalah melaraskan kesesuaian makanan tradisional mengikut cita rasa masa kini.
Okey. Dia contohnya pusat-pusat makanan tu akan selaraskan atau sama ratakan produk makanan tu mengikut cita rasa masa kini. Jadi rasa pada sesuatu produk itu tidak akan berubah-ubah. Selain itu, dia punya rasa asal makanan tu pun tak akan hilang. Dia orang cuma akan tambah rasa-rasa yang mengikut cita rasa masa kini lah. Contoh tambah manis ke apa ke. Okey, contoh dia. Okey, poin yang kelima pula adalah mengurangkan kos berubah. Pusat pengurusan makanan ni dia menitik beratkan kos tetap bagi apabila teknologi tu banyak digunakan bagi pusat prosesan. Jadi dalam pusat prosesan ni dia kan dalam jangka masa yang panjang, jadi kos tu akan dikurangkan. So kosnya akan dikurangkan bagi teknologi tersebut dalam pusat prosesan makanan. Okey, akhir sekali mengurangkan sisa makanan terbuang. Mengurangkan sisa makanan terbuang ni, contoh zaman dahulu tak ada pusat prosesan makanan, jadi kuantiti bahan mentah yang ditetapkan tu tak ada. Jadi pada masa sekarang pusat prosesan makanan ada, so bahan mentah yang dibeli tu akan mengikut kuantiti dan masa yang ditetapkan. Jadi ianya akan dielakkan berlakunya pembaziran makanan sisa terbuang. Okey, itu saja. Malaysia terkenal dengan makanan tradisional yang pelbagai dan menarik. Baik penduduk Malaysia maupun pelancong asing yang hadir ke Malaysia semestinya akan rambang mata dengan kepelbagaian juada khususnya makanan tradisional yang ditawarkan di negara kita. Oleh itu, beberapa inisiatif yang telah dijalankan oleh individu maupun pihak kerajaan bagi mempertingkatkan industri pusat pemprosesan makanan tradisional di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang, bagaimanakah industri pusat pemprosesan makanan tradisional boleh ditingkatkan? Pertama sekali, pihak yang bertanggungjawab ialah diri sendiri sebagai individu dan masyarakat Malaysia dengan memainkan peranan seperti memberi sokongan kepada industri pemprosesan makanan tradisional di Malaysia. Antara cara yang dapat dilakukan sebagai seorang individu, kita boleh memilih untuk membeli makanan tradisional yang dihasilkan oleh usahawan tempatan berbanding barangan import. Hal ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan pendapatan dan menjadikan pusat pemprosesan makanan tradisional semakin berkembang. Seterusnya, Badan Pendidikan juga dapat memastikan industri pusat pemprosesan makanan tradisional dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan program bagi memupuk minat generasi muda terhadap makanan tradisional. Sebagai contoh, Muzium Warisan Melayu, Universiti Putra Malaysia telah menganjurkan pesta makanan tradisional pada tahun 2019 dengan bertujuan bagi mengangkat martabat makanan tradisional serta mampu menarik minat generasi muda terhadap keunikan penyediaannya. Program itu bertujuan untuk mendedahkan peserta dan pengunjung mengenai kepelbagaian jenis makanan tradisional. Serta ia dapat membuka peluang kepada mereka untuk menimba ilmu berkaitan penyediaan makanan tradisional yang menggunakan kombinasi daripada bahan semula jadi. Timbalan Naib Chancellor Penyelia Inovasi Prof. Dr. Zulkifli Idris berkata, melalui program itu beliau berharap ia dapat memberikan suntikan kepada industri makanan tradisional dan melahirkan modal insan yang berjati diri, kebangsaan dan patriotik. Kesan dari impak positif itu, lebih banyak anak muda akan mencuburi bidang perindustrian pemprosesan makanan tradisional dan ia dapat dipertingkatkan. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan industri pusat pemprosesan makanan tradisional. Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
merupakan salah satu subsektor pemprosesan makanan yang memainkan peranan penting seiring dengan komitmen Malaysia untuk membangunkan ekonomi yang lebih pelbagai dengan gelombang peluang perniagaan dan pelaburan yang seterusnya berada dalam sektor pembuatan produk makanan bernilai tinggi. Dengan kerjasama pihak MIDA yang melabur dalam perniagaan itu, sedikit sebanyak ia telah membuka peluang kepada mereka untuk terus berkembang. Dengan adanya inisiatif seperti ini, mereka boleh terus berdaya saing dengan cara pemprosesan yang lebih cepat dan efisien. Seterusnya, ia juga dapat memenuhi permintaan dan menjadikan perniagaan itu lebih automatik, fleksibel dan cepat. Akhir sekali, antara inisiatif kerajaan adalah dengan mengadakan kursus keusahawanan pemprosesan makanan yang dianjurkan oleh Pusat Bimbingan Usahawan Jabatan Pertanian. Kursus keusahawanan pemprosesan makanan telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian bermula pada tahun 2002 untuk memberi peluang kepada mereka yang mempunyai minat mendalam dalam pemprosesan makanan tradisional. Kursus ini akan menitik beratkan tentang cara pengurusan dan pengendalian di sesuatu pusat pemprosesan makanan tradisional. Kursus akan dijalankan secara hands-on untuk memastikan peserta benar-benar mahir dari segi teknikal pengeluaran produk yang bermutu, komersial dan menepati standard GMP. Di samping itu, peserta akan didedahkan dengan kaedah menjalankan perniagaan yang profesional, terutama dalam aspek keusahawanan, pengurusan kewangan, pengurusan pemasaran dan penyediaan rancangan perniagaan. Program seperti ini dapat menghasilkan usahawan yang berjaya dan boleh mempertingkatkan industri pusat pemprosesan makanan tradisional.